Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أما بعد. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis merangkap pengurusi surau, tuan-tuan seluruh ahli tangkuasa surau, imam-imam, bilal-bilal, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala himpun dan kumpulkan kita pada malam ini dalam keadaan diberikan kepada kita kelapangan masa, diberikan kepada kita kesihatan, diberikan kepada kita keamanan dan juga kesejahteraan. Jika kita melihat keadaan saudara-saudara kita di Palestin, di Syria, di Mesir dan juga di beberapa tempat yang lain, mereka ini jangankan kata nak dengar ceramah, jangankan kata nak berkumpul untuk majlis ilmu, nak sembahyang pun dikawal. Nak sembahyang pun dikawal dan juga diawasi. Kita ini alhamdulillah bebas bergerak. Boleh pergi sana, boleh pergi majlis ilmu. Sini banyak surau, ini surau sana, ini surau SS ini. Bila mana-mana saja kita boleh pergi untuk menuntut ilmu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Yang bermaksud, barang siapa yang bersusah payah, barang siapa yang melangkah dan berjalan semata-mata kerana menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Lagi banyak jalan kita pergi menuntut ilmu, lagi banyak langkah kita pergi menuntut ilmu, lagi banyaklah jalan dan juga langkah dan juga pintu serta lorong Allah Ta'ala bukakan, Allah Ta'ala mudahkan untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di kesempatan yang ada ini, kita bukannya nak bagi saya, kita bukannya nak imbas kembali cerita. Sebenarnya kita semua dah ma'ruf tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saban tahun kita menyambut kedatangan kebesaran hari ini, iaitu hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umur kita 40 tahun jugalah kita menyambut Maulid Rasul. Kalau umur kita 60 tahun jugalah kita menyambut Maulid Rasul. Persoalan yang timbul ialah
sejauh mana penghayatan kita serta kasih dan cinta serta sayangnya kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melihat bagaimana sejarah selepas zaman Nabi Musa alaihi salam ataupun zaman Nabi Isa, nak sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengambil masa yang cukup lama, 600 tahun. Dalam 600 tahun inilah masyarakat jahiliyah Arab berada dalam keadaan kegelapan dan juga kezaliman serta kejahilannya. Bila mana selepas saja Nabi Musa atau Nabi Isa tadi habis, nak tunggu kelahiran Nabi kepada penutup segala Nabi, makan masa selama 600 tahun. Lama tuan-tuan. Lama untuk orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Arab jahiliyah ini untuk dapat petunjuk ataupun untuk dapat seseorang yang boleh membimbing mereka ke jalan yang benar. Jadi mereka ini berada dalam kesesatan dan juga kegelapan, penuh dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Sebut saja apa saja kemungkaran dan juga kemaksiatan yang tidak mereka lakukan, tak ada. Semua yang ada, minum arak, zina, bunuh anak dan sebagainya pada ketika itu. Dan kalau tuan-tuan lihat, sebenarnya zaman kita ini sedang menuju ke zaman jahiliyah. Zaman kita ini sedang menuju ke zaman jahiliyah. Tuan-tuan tengok sajalah hari ini surat khabar. Mana ada cerita, mana satu hari kalau surat khabar tak cerita pasal orang bunuh orang, memang tak sah. Tambah-tambah lagi kalau surat khabar Metro. Metro dia punya tajuk canggih lagi. Baca di tajuk orang dah tertarik dengan Metro, nak beli Metro tadi. Boleh dikatakan banyak cerita-cerita tentang jenayah yang berlaku di Malaysia, khususnya di Malaysia lah kita cerita. Kalau kat tempat lain, Allah alam lagi banyak. Tapi baru ni pengalaman sahabat ke Aceh, melihat sendiri bagaimana kejadian tsunami. Selepas peristiwa tsunami, melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meranapkan segala-galanya di bandar Aceh itu kecuali masjid. Kalau tuan-tuan tengok masjidnya, pagar masjidnya tinggi 7 kaki, pagar masjid 7 kaki. Yang ajaibnya, air tadi ni datang bawa kereta, tetapi tidak melanggar pagar masjid tadi. Kereta tadi melompat masuk dalam masjid, tapi tak langgar masjid, ada stop kat situ. Masjid Ar-Rahman kalau tak salah saya, tak kena keadaan tsunami tadi. Dan pada ketika itu pula adanya sekumpulan pelajar-pelajar tahfiz sedang menghafal Al-Quran. Jadi mereka ini menjadi saksi melihat bagaimana keajaiban ini berlaku. Itu yang berlaku di Aceh. Kalau Allah Ta'ala dengan sifat, kalau Allah Ta'ala tak ada sifat Rahim dan Rahman, nescaya Allah Ta'ala boleh hancurkan kita bila-bila masa saja. Allah Ta'ala tak payah nak susah, hantar angin je. Hantar angin, putus beliau mati. Kita ni ibarat macam semut. Macam mana kita ibarat, kita tengok semut, macam itulah kita. Macam semut. Kan semut kalau kita tiup pun dah terbang, betul? Dah terpelanting dia. Macam itulah kita. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan, nak buat ataupun nak musnahkan kita, seperti mana Allah Ta'ala musnahkan kaum-kaum yang sebelum ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang ada ini, jika kita melihat bagaimana sejarah telah membuktikan kelahiran setelah 600 tahun kelahiran Nabi ini muncul di kalangan Arab jahiliyah. Seperti mana saya bacakan firman ini tadi, Allah Ta'ala jadikan ataupun lahirkan Nabi Muhammad ini sebagai rasul di kalangan ummiyin, orang yang buta, ataupun kita kata orang yang tak tahu apa-apa di kalangan kamu, di kalangan manusia. Supaya apa? Supaya kita juga, kalau orang tanya kita,
Kenapa kita boleh ikut macam Nabi? Oh, dia Nabi, kita boleh ikut. Tidak, sebenarnya kita boleh ikut sebab dia pun datang daripada kita, daripada golongan manusia. Baik, bila mana Nabi ini lahir pada 12 Rabiul Awal, antara perkara pelik yang berlaku ialah api sembahan bangsa Parsi ataupun kita kata orang-orang Majusi. Api sembahan ini tidak pernah padam selama beribu tahun. Tak pernah padam, dijaga dengan baik. Tapi bila mana lahir saja Nabi Muhammad SAW, api tadi ini padam. Lalu orang Majusi pun jadi pelik. Api tadi dijaga supaya tak padam. Dalam duk jaga tu, nak kata kehebatan Nabi Muhammad ini, api tadi padam. Orang Majusi pun jadi pening balik, macam mana api ini boleh padam. Lalu mereka mengandaikan bahawa ada sesuatu yang ajaib berlaku di sesuatu tempat. Orang Majusi. Dan juga kita melihat bahawa tiang seri ataupun bangunan di suatu tampuk pemerintahan bergegar. Makna kata itu nak memberitahu kepada mereka bahawa telah lahir seorang Rasul yang akan menahduki bandar tadi. Baik, bila mana perkara-perkara pelik ini berlaku, mereka pun buat kajian, hantarlah orang untuk pergi tengok apa sebenarnya yang berlaku, apa sebenarnya yang berlaku, perkara-perkara ajaib. Lalu bila mereka hantar orang-orang ni tengok, rupanya barulah mereka tahu bahawa akan lahir, telah pun lahir seorang Rasul di akhir zaman ini, penutup kepada segala Rasul. Baik, bila mana saja Nabi Muhammad SAW ini lahir, orang pertama yang paling gembira siapa dia? Pakcik saudara dia, Abu Lahab. Abu Lahab ini begitu gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Bila mana diletakkan nama Muhammad, Abu Lahab ditanya, kenapa letak nama Muhammad? Sebab Muhammad ini bukanlah menjadi nama kegemaran pada ketika itu untuk orang Arab. Tapi sekarang ini selepas kelahiran Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ini menjadi nama ini menjadi ikutan di negara Arab. Kalau kita pergi negara Arab, contohnya saya di Mesir, tanya boleh kata semua nama majoriti ada Muhammad kat depan. Ada Muhammad. Mana kata mereka mengambil nama Muhammad ini sebagai nak jadikan kepada nama mereka. Baik, bila mana kelahiran Rasulullah ini, antara perkara pelik lagi yang berlaku, tahi bintang menghujani bumi ketika itu. Tahi bintang menghujani bumi pada ketika itu. Untuk apa? Untuk memerangi syaitan. Sebenarnya sebelum kelahiran Rasulullah, syaitan ini boleh naik ke langit dan dia boleh curi berita-berita di langit. Syaitan dia boleh naik ke langit, dia boleh curi berita-berita di langit. Contohnya berita tentang kelahiran Nabi Musa alaihissalam diambil, lalu diceritakan kepada tukang sihir. Tukang sihir cerita pula kepada Fir'aun bahawa akan lahir seorang bayi lelaki yang akan memusnahkan engkau. Lalu disebabkan itu, Fir'aun telah mengarahkan tenteranya, bala tenteranya untuk membunuh mana-mana saja bayi lelaki. Tetapi nak dijadikan cerita, bayi lelaki tadi bukan dibunuh oleh Nabi Musa tadi, bukan dibunuh oleh bala tentera Fir'aun, tetapi ianya dibela dan dipelihara serta diselamatkan oleh orang yang dikasihi oleh Fir'aun. Baik, bila mana tahi bintang ini menghujani bumi, dia memerangi syaitan. Mana kata syaitan dah tak boleh naik ke langit untuk curi berita. Dulu syaitan boleh naik ke langit untuk ambil berita-berita daripada langit. Apa-apa saja yang akan berlaku, syaitan dah tahu. Syaitan pun akan cerita dengan tuannya, bomoh-bomoh ataupun tukang sihir. Baik, dan juga pada ketika itu Nabi lahir ini diberi nama tahun 12 Rabiul Awal bersamaan dengan tahun gajah. Kerana apa? Bersempena dengan kejadian tentera Abraha.
tentera Abraha ini hendak merobohkan Kaabah. Kalau tak salah saya, tentera Abraha ini berada di Yaman. Jadi bila mana dia melihat orang Islam ini sudah tidak ke Yaman, setiap tahun sudah tidak ke Yaman, dia pun pelik kenapa orang Islam tidak ke Yaman. Rupanya orang Islam pergi ke Mekah untuk buat haji. Dan bila mana dia melihat perkara itu tadi, dia pun mengarahkan bala tentera yang bergajah, lalu menuju ke Mekah. Nak dipendekkan ceritanya, Allah rakam perkara ini, cerita ini dalam surah Fil. Allah rakam dalam surah Al-Fil. Tuan-tuan boleh balik, boleh baca dan boleh hayati cerita ini. Dan juga ketika mana nak sampai, sebelum sampai kota Mekah, Allah Ta'ala dah hantar burung ababil untuk memusnahkan tentera Abraha ini. Jadi itulah sebab kita panggil tahun gajah, sempena dengan peristiwa tentera Abraha ingin merobohkan Kaabah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita menghayati ataupun menyambut Maulidur Rasul ini, kita sebenarnya terlupa bahawa Nabi Muhammad SAW ini telah mewasiatkan kepada kita selain daripada dua perkara yang biasa kita dengar, iaitulah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ada tiga lagi perkara tujuan utama Nabi Muhammad SAW ini diutuskan, iaitulah perkara yang pertama, yatluna ayatillah. Makna kata Nabi Muhammad ini diutuskan untuk menyampaikan ataupun membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Itu sebab kita melihat bagaimana antara hikmah kenapa Al-Quran ini turun secara berperingkat-peringkat. Kenapa Al-Quran ini tidak turun segedebuk ataupun sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW. Dia turun secara berperingkat-peringkat. Antara hikmahnya ialah supaya bila Nabi dapat ayat tadi melalui Jibril AS, dia boleh bacakan kepada kaum musyrikin pada ketika itu. Yang pertama, Nabi ini diutuskan kepada manusia, yatlu alaihim ayati, supaya ianya membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Ta'ala, apa yang penting yang kita boleh ambil dalam perkara yang pertama ini, yatlu alaihim ayatihi, ini ialah Nabi Muhammad SAW nak suruh kita baca Quran. Bila mana Nabi bacakan kepada kita Al-Quran, setelah kewafatan Nabi minta supaya kita ini baca Quran, supaya kita sentiasa melazimkan lidah kita ataupun membasahkan lidah kita ini dengan membaca Al-Quran. Seperti mana hadis Nabi Muhammad SAW, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akan Al-Quran, niscaya Al-Quran ini akan datang kepada kamu pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Kita katakanlah satu hari kita baca, dalam hadis yang lain Nabi suruh kita baca 100 ayat satu hari. Hadis yang lain Nabi suruh kita baca 50 ayat. Supaya apa? Supaya dengan kehebatan ataupun mukjizat Al-Quran ini, bila kita selalu baca, kita akan terhindar daripada penyakit nyanyuk ataupun penyakit lupa. Biasa kalau orang tu penyakit nyanyuk lah. Ada satu kisah bagaimana seorang makcik di Batang Kali, umurnya dah 80 tahun lebih dah, tetapi dia bukan saja kenal kita sebagai keluarga dia juga boleh cerita tentang zaman Jepun dulu. Nak kata makcik ni hebat tak hebat, dia punya kekuatan ingatan dia. Bila ditanya, rupanya makcik ni memang rajin baca Quran. Pantang lepa dia, kerja dia baca Quran. Kalau kita pantang lepa buat apa? Tengok TV. Kadang-kadang masa baca surah khabar lebih lama daripada baca Quran. Surah khabar kita boleh khatam 4 jenis surah khabar, dengan metronya, kosmonya, dengan sinarnya. Tak cukup, tambah satu lagi dengan apa satu lagi? Apa dia? Utusan ataupun berita hari
kita baca cukup komplit satu hari 4 surat Khabar kita boleh khatamkan. Kalau kita kira dia punya helaian dia, wallahu a'lam berapa helai. Kalau katakanlah surat Khabar tu ada lebih kurang dalam 7 lebih helaian dia. Lebih sangat banyak. Tapi kita mampu habiskan baca surah Khabar tadi daripada kita habiskan masa kita dengan membaca Al-Quran. Ini kita jangan tanya orang lain, kita tepuk dada kita, tanya iman. Berapa banyak kita, berapa ayat atau berapa muka surat kita baca Al-Quran dalam satu hari. Katakanlah tahun ini azam baru kita 2014. Kita kata dengan diri kita, aku azam tahun ini paling kurang tidak sebulan sekali khatam 30 juzuk. Mustahil tak? Tak mustahil. Nampak macam banyak 30 juzuk untuk dihabiskan dalam masa sebulan. Nampak macam banyak, sebenarnya tidak. Cuba kita tengok, satu juzuk ada 20 muka surat. Satu hari kita sembahyang 5 waktu. Katakanlah kita ambil satu waktu 4 muka surat cukup. Satu waktu kita ambil 4 muka surat. Contoh kalau kita, saya percaya orang lama ni, orang tua, orang lama ni dia rajin bangun awal. Jadi bila kita bangun awal, kita ambil sebelum subuh baca 4 muka. Zuhur pun baca 4 muka, Asar 4 muka, Maghrib 4 muka, Isyak 4 muka. 4 kali 5 berapa? 20. Cukup tak satu juzuk satu hari? Cukup. Dia yang jadi kita rasa macam banyak tu kalau kita duduk baca satu juzuk 20 muka surat, itu jadi macam banyak tu. Baca 2 muka pun dah malas dah. Dah cek dinding lah bersandar. Ini kita kata elah syaitan. Dia pandai, dia bisik kat kita, cari dinding lah bersandar. Kita pun bersandar kat dinding. Sama-sama baca, syaitan bisik lagi. Best juga bersandar ni. Kalau dapat yang lembut sikit, sedap juga. Kita berhenti ingat sofa kat rumah ataupun tidak kat rumah, kita pun balik. Baik lah. Jadi kalau satu hari satu juzuk, 30 hari kita boleh khatamkan 30 juzuk. Kalau kata banyak, kita cubalah target paling kurang tidak 1 tahun 3 kali khatam. 1 tahun 3 kali khatam. Imam Syafi'i ataupun para sahabat yang lain, dia boleh khatam Quran 1 hari 3 kali khatam. 1 hari dia boleh 3 kali khatam. Ada juga yang buat 3 hari sekali khatam. Ada juga yang buat 7 hari sekali khatam. Kita kalau kat Malaysia, majoriti daripada kita ni mungkinlah setahun sekali khatam. Itu pun kalau masuk tadarus Al-Quran. Kalau tak masuk, wallahu a'lam berapa tahun sekali kita khatam. Jadi itu ada kelebihan juga kalau masuk tadarus Al-Quran ini. Secara tak langsung dia dah didik kita, dia dah bimbing kita, dia dah bawa kita supaya mudahkan jalan kita untuk kita belajar Al-Quran dan juga khatam Al-Quran. Kalau lagi kita ni sibuk sangat, bisnes sana bisnes ni, kerja sana kerja sini, kita cuba istiqamah 1 hari 1 muka, 1 hari 1 muka, jadilah 1 hari 1 muka. Sibuk juga tak mampu Ustaz, 1 hari 1 muka memang tak sempat. 1 hari 1 muka pun tak sempat. Jadilah sebelum tidur tu kita buka Al-Quran. Sebelum tidur tak sempat buka Quran, kita pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sadaqallahul azim. Itu paling tepuk sangat lah tu. Paling mata sibuk sangat tu. Tapi daripada tak ada, baik ada. Daripada sebenar baik nangka. Ada jugalah. Ada juga kita baca Quran. Lah hadis yang lain Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah falahu 10 hasanah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfan wa mimun harfan wa lamun harfan. Maksudnya bahawa siapa yang baca daripada kitab Allah Ta'ala ini 1 huruf, dan setiap 1 huruf, daripada siapa yang baca 1 huruf daripada kitab Allah Ta'ala ini akan diberikan kebaikan, dan setiap 1 huruf diberikan sebanyak 10 kali kebaikan. Dan aku tidak kata alif lam mim tadi 1 huruf,
tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dekat sana ada 3 huruf. Jadi kalau kita baca Yasin, dah dapat 2 huruf, dapatlah 20 darajat ataupun 20 kali ganda. Tapi rugilah tuan-tuan, masa kita sebenarnya banyak. Bukan yang tak ada masa, tetapi kita tak manfaatkan masa kita tadi untuk kita sama-sama membaca Al-Quran. Ada 7 sunnah yang Nabi tak pernah tinggal. Ada 7 sunnah yang Nabi tak pernah tinggal. Yang pertama, Nabi tak pernah tinggal solat tahajud. Yang pertama, Nabi tidak pernah tinggal solat tahajud. Satu ketika bila mana Nabi selesai daripada sembahyang bangun malam, Sayyidatina Aisyah ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kaki kau ni bengkak? Kenapa kau ni masih bersembahyang sedangkan kau telah dijamin syurga oleh Allah Ta'ala?" Dengan keadaan kaki Nabi tadi bengkak-bengkak. Lalu Nabi kata, "Salahkah aku menjadi orang yang bersyukur?" Tuan-tuan, ini Nabi Muhammad ini dah dikonfirm, dah dijaminkan syurga, pun bangun malam lagi sembahyang. Kita ni yang belum, tak tahu lah syurga ke mana, belum lagi dijamin, tak sembahyang. Hebat kita. Tak bangun malam, hebat kita. Baik, nak cerita kata, bila mana Nabi pertama tadi, Nabi tidak pernah tinggal solat tahajud. Jadi solat tahajud ini kita boleh buat sebelum subuh. Sebelum subuh ni maksudnya mungkin kita sekarang subuh lewat 6-4 minit. 6-4 minit. Jadi kita mungkin bangun awal 5.30, pukul 5. Saya nak cerita tentang orang-orang di Syaklam. Orang lama ni, orang di Syaklam, kita kata bukan golongan, kita kata bukan orang tua, retua. Dia ada remaja, dia retua. Jadi golongan ini saya tengok sendiri, memang ada orang akan datang awal ke masjid. Kadang-kadang setengah jam awal, 40 minit awal datang ke masjid. Begitu juga dekat surau ni, saya percaya dan yakin. Jadi diorang ni akan duduk dekat surau, akan solat tahajud dulu. Jadi kadang-kadang bila saya tak pergi masjid, bukan tak sembahyang, tak pergi masjid, saya rasa macam malu dengan orang tua-tua tadi. Sebab saya muda, kita ni muda, tetapi kita tak gunakan kita punya kudrat yang ada ini untuk berlumba-lumba ataupun untuk membuat kebaikan. Sebab apa? Sebab waktu muda inilah kan ada apa tu? Ada hadis Nabi kata, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, ingat sakit, macam mana hadisnya? Sehat sebelum sakit. Sebentar kita sihat, inilah kita nak buat amal kebaikan. Besok kalau kita dah sakit, tak buat lah. Bukan tak buat apa, kuantiti untuk buat amalan tadi dah kurang. Contohnya kita terlantar atas katil, kita tak boleh nak sembahyang diri dah tak dapat dah untuk sembahyang berjamaah, rugi 27 hari. Dah tak dapat dah nak melangkah ke masjid, rugi juga. Banyak benda yang kita dah rugi. Jadi sebenarnya kita ada untuk sihat ini, sebenarnya kita muda, kita buat amal kebajikan, tambah untuk diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak pernah tinggal solat duha. Nabi Muhammad tidak pernah tinggal solat duha. Saya nak cerita sebenarnya kelebihan solat tahajud tadi. Solat tahajud ini, siapa yang mengamalkan solat tahajud, dia akan sihat. Yang pertama. Yang kedua, dia akan nampak awet muda. Walaupun dia dah tua, tetapi dia nampak awet muda. Dia nampak awet muda. Ini betul untuk orang perempuan. Betul untuk perempuan. Bila mana dia bangun malam, dia bila mana air yang sejuk tadi kena dekat muka, jadi untuk jadi muka yang berkedut tadi akan jadi renggangan ataupun kita kata tegang. Tapi jangan bangun basuh muka dia. Bangun bukit atas, Ustaz kata air yang sejuk kalau kena muka ni, kulit akan jadi tegang. Tengok basuh muka je, tak jadi. Kalau basuh muka je tak jadi. Jadi kena ambil air wudu dan solat tahajud 2 rakaat. Ini antara benda yang kita kata kelebihan solat tahajud ini. Yang pertama, siapa yang mengamalkan
mengamalkan solat tahajud, dia akan sihat. Yang kedua, muka dia berseri-seri. Walaupun dia dah berumur, tetapi dia berseri-seri muka dia. Tak nampak pun kedut-kedut. Okey, baik. Yang kedua, Nabi tak pernah tinggal solat duha. Solat duha Nabi tak pernah tinggal. Jadi untuk tahun ini kita azamlah supaya kita dapat buat solat duha 2014 ni. Kalau tahun 2013 mungkin kita tak buat, ataupun mungkin yang ada dah buat 2 rakaat. Yang dah buat 2 rakaat 2014 buatlah 4 rakaat. Ada peningkatan. Antara kelebihan solat duha ini, dia juga memberikan kita rasa sihat. Sebab apa? Sebab solat duha ini membayar zakat anggota badan kita. Siapa yang solat duha, dia dah bayar zakat anggota badan dia. Urat-urat dia, tulang-tulang, semua yang ada kat anggota badan ini, dia telah dizakatkan, telah dibayar zakat yang tadi dengan menunaikan solat duha. Dan kedua, solat duha ini memurahkan rezeki kita dan juga melapangkan pintu rezeki serta menyelesaikan segala masalah kita. Ini yang menjadi sifat manusia ini. Allah Ta'ala kata, bila mana manusia ini dilepaskan daripada kesusahan, bila mana manusia ini ditimpakan kesusahan, manusia ini akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau tak percaya, tak payah nak sakit berat-berat. Kita demam je lah, tak pun pening kepala, kita akan pegang kepala kita, Allah, Allah. Betul tak? Betul. Tetapi kalau kita sembuh, ada kita sembuh Allah? Ada semayang lah, Allahu Akbar. Maksudnya kita sebut. Ini sifat yang Allah Ta'ala rangkamkan dalam surah Yunus. Allah Ta'ala kata, manusia ini bila mana dilepaskan, bila mana ditimpakan kesusahan, dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan bila mana dilepaskan daripada kesusahan dan musibah tadi, dia akan lupa dengan Allah Ta'ala. Ini sifat manusia. Baik. Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak pernah tinggal wudu. Nabi sentiasa berada dalam keadaan wudu. Jadi kita pun kena ikut sunnah Nabi. 7 perkara ni kena ikut. Makna kata kita sentiasa berada dalam keadaan wudu. Kelebihan orang yang berada dalam keadaan wudu ini, syaitan takut dengan dia. Syaitan takut dengan orang yang sentiasa berada dalam keadaan wudu. Dan orang yang sentiasa berada dalam keadaan wudu ini juga muka yang jernih, muka yang ada nur. Orang yang sentiasa berada dalam keadaan wudu. Yang ketiga, Nabi tak pernah tinggal bersedekah. Yang keempat, Nabi tak pernah tinggal sedekah. Makna kata Nabi rajin bersedekah walaupun Nabi tak ada apa-apa. Tapi Nabi rajin juga bersedekah walaupun dengan sebiji tamar. Sebenarnya kita hari ini, kita bukannya tak ada apa-apa, kita ada banyak harta. Orang Kelana Jaya ni orang kaya, ada banyak harta. Jadi kalaulah kita tak ikut sunnah Nabi untuk kita infakkan harta kita tadi, kita sebenarnya dah tertipu. Sebenarnya itu yang ada dekat kita sekarang ni, harta yang kita ada ataupun duit yang kita ada dekat kita sekarang ni, dekat dalam bank, dekat dalam beg dompet kita dan sebagainya, dekat bawah bantal, bawah tilam dan sebagainya, bukan kita punya. Itu ada muslimah beritahu dalam beras tu. Bukan kita punya. Duit yang kita ada sekarang ni, boleh jadi duit itu doktor punya. Anak kita sakit, bagi duit ke doktor. Boleh jadi duit yang kita ada ni mekanik punya. Kereta kita rosak, bagi duit kat mekanik. Boleh jadi juga duit yang kita ada ini duit apa lagi kita kata, untuk bank, bayar duit kita juga, ataupun dan sebagainya lah. Boleh jadi. Tetapi bila mana duit kita tadi ni kita sedekahkan kepada orang lain, itu baru jadi duit kita. Contohnya kita ada RM50, RM30 kita simpan, RM20 kita dah infakkan, sedekahkan. Jadi RM20 ni ada duit kita. Allah Ta'ala cantik. Hari ni dah melabur RM20. Ada buku cantik, RM20 melabur. Ini duit kita. Yang inilah kita nak ambil besok dekat akhirat nanti. Kita nak claim, kita kata ni tabung bersara ataupun KWSP di sana lah, bukan di Malaysia, di akhirat nanti kita nak ambil.
Ini orang melihat bahawa bila mana nak cakap pasal sedekah ini, dia jadi berat. Orang ramai ingat bila sedekah dia, nak azan dulu ke? Terus ya? Okay, baik. Bila mana kita kata sedekah ini, mestinya duit. Tak semestinya. Contohnya baru ni saya berkesempatan ke Padang, melihat Padang Indonesia, melihat bagaimana kejadian tsunami ataupun gempa bumi di Pulau Mentawai. Pulau Mentawai ini Allah Ta'ala berikan dia ditimpa musibah ataupun pada bencana. Jadi kita melihat Allah Ta'ala hapuskan semuanya, terbalikkan. Tapi adalah tinggal 2-3 orang yang, bukan 2-3 orang lah, adalah segelintir yang masih hidup. Dan sebenarnya tujuan ke sana itu, misi ini nak mengislamkan semula penduduk di Pulau Mentawai. Sebab Pulau Mentawai ini asalnya Islam. Jadi bila mana ditimpa musibah, bala bencana tadi, orang Kristian ini, orang Yahudi ni sampai dulu. Dia sampai terus dekat Pulau Mentawai tadi. Perkara pertama yang dia buat, dia bina hospital. Orang yang Kristian tadi, dia bina hospital. Jadi mana-mana pesakit boleh datang hospital ni. Boleh datang hospital ni. Tapi dengan syarat dia kena masuk Kristian. Ini kena sedih. Tetapi bukan semua orang di sana masuk Kristian disebabkan hati dia, tak. Dia masuk disebabkan kemudahan yang ada tadi. Mungkin kita kata kan kita boleh jadi murtad bila mana 3 perkara, betul? Lisan, perbuatan dengan qalb, dengan hati. Mungkin kita kata lisan dia mungkin kita kata hati tadi tidak bersama untuk masuk Islam tadi. Tapi disebabkan susah, tak ada siapa nak bantu, dia terpaksa juga. Mana kata masuk, bukannya masuk secara sepenuhnya, tapi semata-mata nak ambil kemudahan tadi. Dia orang buat hospital, lepas tu dia orang buat lagi rumah-rumah kebajikan, dia orang buat sekolah, bina tu sekolah. Ni canggih orang Kristian ni, dia tak minta duit, dia keluar duit. Tak ada orang duit banyak, keluar duit. Jadi kerja kita pula mengislamkan semula penduduk di Pulau Mentawai. Kita pun baru ni ada seorang Allah ni Section 13 insya-Allah bagi 65,000 buat satu surau ni di Mentawai. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa bulan 4 ini rasmi. Jadi surau tadi saya dengar cerita itu dah hampir siap. Cumanya kita perlu adakan lawatan ke sana untuk melihat perkembangan umat Islam di sana. Itu yang berlaku di Pulau Mentawai. Tak melihat lagi yang berlaku di Jawa, pulau-pulau lain yang ada penduduk. Baru-baru ni masuk dalam YouTube, kalau kita tengok dalam YouTube, seorang Allah ni mengaku menjadi Nabi. Tapi dia kata tak payah sembahyang. Macam-macam lah kalau kat Indonesia. Kalau kita tengok kat sana, kat Malaysia pun dah macam-macam. Tuan Harun lah, apa-apa lagi tu, Ayah Bin, lagi pelik-pelik. Tapi yang pelik ni, orang kita boleh ikut pula tu. Saya tengok satu gambar di kuil, di Batu Kip. Ayah Bin tu dah rendam kaki dia, pengikut dia boleh ambil, pasal muka dia yang minum. Allah Akbar. Lemah ni mentaliti orang Melayu Islam. Mentaliti orang Melayu Islam. Baik, nak sebut pasal sedekah ni, kelebihan dia ialah bila mana kita sedekah, Allah Ta'ala gantikan dengan benda yang kita sedekah tadi sebanyak 10 kali ganda. Contohnya, kita ada RM10, kita sedekah RM1, Allah Ta'ala ganti RM10. Boleh faham maksudnya? Kita ada RM1, sedekah RM1, Allah Ta'ala bagi 10 kali ganda, RM10. Macam mana kisah Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah. Satu ketika Sayyidatina Fatimah ni dia mengandung. Jadi orang mengandung ni dia mengidam. Betul kan? Betul. Mana orang lelaki tu, orang lelaki kita mengandung. Orang perempuan tahu lah, tapi orang lelaki ni suami dia tahu juga lah. Jadi bila dia mengidam, dia minta dekat Sayyidina Ali, bang nak makan apple hijau. Ada satu cerita lagi, nak makan delima. Jadi Sayyidina Ali pun keluar lah satu hari tu, pun pergi cari apple hijau. Cari kat pasar sana, cari kat pasar sini, jumpalah sebiji
buah apple hijau. Jumpa sebiji. Jadi dalam perjalanan dia balik, dia jumpa dengan seorang fakir miskin yang dah lama tak makan. Fakir miskin tu berkata, "Wahai Sayyidina Ali, aku ni dah lama tak makan, bolehkah kau infakkan aku buah apple yang kau ada tu?" Sayyidina Ali kata, "Buah apple ini untuk bini aku. Bini aku dia mengidam." Orang miskin tu pandai juga. Orang miskin tu dia kata apa? "Bini kau mengidam buah apple, bukannya bini kau tak makan lama. Aku ni dah lama tak makan ni, mana lebih utama?" Lalu Sayyidina Ali pun kata, "Ya, tak ya juga." Dia pun belahlah sebelah buah apple tadi. Dia pun bagi sebelah kepada fakir miskin yang minta tadi. Dalam perjalanan balik lagi, jumpa lagi fakir miskin. Fakir miskin pun minta juga. Lalu Sayyidina Ali kata, "Tak apa, ambil buah ni." Bila dah makan, diorang dah makan, Sayyidina Ali pun balik dalam keadaan kecewa. Bila balik dalam keadaan kecewa, dia ketuk pintu. Ketuk. Sayyidatina Fatimah, dia buka pintu sambil makan buah apple hijau. Sayyidina Ali pun pelik. Mana pula datang buah apple hijau ni? Dia pun tertanya-tanya, mana dapat buah apple hijau ni? Tapi dia tak tanya macam tu. Dia cuma tanya, mana lagi bagi lagi 9 biji buah apple. Dia tak tanya kat mana buah apple ni, dia tanya mana lagi bagi 9 biji buah apple ni. Sayyidatina Fatimah pula terkejut. Dia kata, "Mana abang tahu kata ada 9 biji lagi?" Sebab tadi aku dah bagi sebiji buah apple. Mana kata Allah gantikan dengan 10 biji buah apple. Jadi kadang-kadang kita rasa kita susah nak bersedekah ini. Sebenarnya bila mana Allah Ta'ala ganjarkan kepada kita itu, tak semestinya Allah ganjarkan dalam bentuk mata wang, dalam bentuk ringgit, dalam bentuk harta, dalam bentuk yang kita nampak. Sebenarnya boleh jadi Allah Ta'ala ganjarkan tadi dalam bentuk kita sihat. Bila kita ganjar sedekah, kita sihat. Itu Allah Ta'ala bagi itu balasannya. Bila mana kita ganjar sedekah, Allah Ta'ala bagi kita anak yang soleh. Itu juga efek daripada kita ganjar sedekah. Bila mana kita ganjar sedekah, Allah Ta'ala bagi kepada kita isteri yang soleh. Isteri yang soleh. Isteri yang soleh ni mana kata isteri yang sentiasa bersama suami ni walaupun dah susah dan senang. Isteri yang tak kuat membebel lah. Susah juga kau dapat isteri yang membebel ni. Satu cerita, nak cerita pasal isteri yang kuat membebel. Bukan isteri kat sini lah, bukan kat sini, kat Uganda, kat Brazil. Kat sini bagus-bagus insyaAllah. Satu ketika sepasang suami isteri bila mana si suami dia balik daripada tempat kerja dia, sampai dekat rumah, isteri dia membebel. Mungkin sebab suami dia berpeluh, bau busuk kan, bebel nanti. Jadi suami ni penyabar, macam kita lah, penyabar. Jadi kita pun duduk dekat sofa, dia pun duduk kat kursi, dia pun dengar isteri dia bebel. Besok pun macam tu juga, lusa pun macam tu juga. Sampailah satu ketika, orang lelaki ni dia nak cerita kata orang lelaki ni, itu sebab Allah Ta'ala bagi kuasa talak dekat orang lelaki. Sebab dia mengambil tindakan mengikut rasional. Sebab orang lelaki ni dia penyabar. Sabar ni maksudnya dia tak akan buat tindakan tadi terus. Dia akan duduk baju dalam almari baru-baru tak pakai lagi. Baru beli semalam, pergi pasar raya beli lagi, simpan dalam almari. Seluar pun baru-baru, kasut pun baru-baru, tak pakai. Jadi kita orang kaya, duit banyak, apa dia semua beli. Jadi kita pun mati satu ketika, kita pun mati. Sampai dia perjanjian kita dengan Allah Ta'ala, kita pun mati. Jadi bila kita mati, dengan duit yang ada, harta kita yang ada, kalaulah bini kita guna, bini kita pakai, tak apalah. Kalaulah anak-anak kita pakai, tak apalah. Duduk sekejap, bini kita pun kahwin satu lagi. Suami baru yang pakai, tak apa dengan kita dalam kubur. Suami baru pakai kereta kita, suami baru pakai baju baru kita, suami baru pakai kisah kita. Tak apa dengan kita dalam kubur. Jadi tuan-tuan, jadi jangan simpan harta banyak-banyak. Memadailah untuk kita pakai. Dan bila mana kita rasa besok kita dah tak ada, memadailah harta tadi, anak dan isteri kita pakai. Sebab Nabi Daud dia selalu doa kata, "Ya Allah, janganlah engkau hisap aku janganlah engkau hisap aku daripada harta yang bukan aku punya." Contoh bila kita dah mati, harta tadi bukan kita punya lah. Suami baru yang punya. Ataupun satu cerita
seorang biasa orang perempuan ni jarang macam tu. Orang perempuan ni dia setia. Dia kalau suami dia dah meninggal, dia kan memang dia takkan kahwin. Jaranglah berlaku kalau kahwin tu ada, tapi kuantiti ini tadi sedikit. Dia akan setia bersama suami ni yang pertama tadi. Baik, kalau orang lelaki pula, orang lelaki dia ajaib sikit. Kalau orang lelaki, satu kisah di Kuala Lumpur, bagaimana seorang haji ni, dia Imam Adin menziarahi kubur isteri dia. Dia bawa lepas meninggal, isteri dia bawa lepas kematian isteri dia. Lalu hari-hari dia pergi kubur, lalu kat lorong-lorong rumah orang. Macam rumah kita ni, lalu kat lorong-lorong, jadi orang nampak lah masa orang sedia baju, orang nak buat apa, nampak lah haji tadi dia pergi kubur. Jadi satu hari jirannya pun tanya, penduduk situ pun tanya lah, Haji, rajin hari-hari pergi kubur? Bagus Haji, hari-hari sedekahkan bacaan Yasin dan Fatihah kepada isteri arwah isteri Haji. Lepas tu Haji tu pun cerita lah, sebenarnya isteri saya ada wasiat. Dia kata, bang, abang jangan kahwin lagi selagi mana rumput tak tumbuh kat kubur saya. Jadi hari-hari saya pergi tu, saya pergi simpang kubur tu tadi supaya rumput cepat tumbuh. Supaya saya boleh kahwin lagi satu. Baik, kita kembali kepada cerita tadi. Yang kelima, Nabi Muhammad tidak pernah tinggal membaca Al-Quran. Nabi Muhammad tidak pernah tinggal membaca Al-Quran. Macam saya bagi tahu tadi, kita ambil sunnah Nabi Muhammad SAW ini supaya kita dapat adaptasikan ataupun kita amalkan dalam kehidupan kita. Ada dua lagi perkara yang saya dah lupa. Apa dia Nabi tak pernah tinggal? Kalau tuan ingat boleh beritahu. Puasa, betul. Tapi dia puasa. Nabi tak pernah tinggal puasa Isnin dan Khamis. Puasa Isnin dan Khamis ni, kalau Nabi puasa hari Isnin, Nabi sambut kelahiran dia dengan cara berpuasa. Kalau kita sambut kelahiran kita dengan parti, betul? Bukan kat sini lah, kat tempat lain. Maksudnya bukan kita lah, orang lain yang tak ada agama tadi. Kita alhamdulillah ada. Mungkin kita sambut dengan banyak kesyukuran. Saya pun percaya, saya pun ada kawan, tuan-tuan pun ada kawan orang macam ni. Bila dia sambut hari jadi dia, kita sambut dengan parti. Satu kisah di satu tempat, orang kaya dia jemput untuk mengajar anak dia baca Quran kat rumah dia. RM1,000 dia bagi sekali datang. Kalau 4 kali datang, RM4,000. Saya datang pakai emas hari ni, RM4,000. Tapi bila kita masuk dalam rumah dia, Masya Allah, belah kanan dia ada satu peti ais Arab. Peti ais Arab. Tapi Haji ni malu-malu Allah. Ni cerita pengalaman kawan saya. Bila dia masuk dalam tu, Haji tadi tu bagi tahu dekat Ustaz ni, minta maaf Ustaz, saya kalau tak minum saya tak boleh dapat ilham, tak dapat idea. Jadi Ustaz tu pun dia pun tak mengajar, dia minta orang lain yang datang mengajar. Dia pun tak sanggup. Sebab anak yang mengajar tu anak perempuan, umur 17 tahun. Datang mengajar bukan pakai gelkong, bukan pakai baju kurung, pakai skirt. Tak terangkan kopiah Ustaz tadi. Tak terangkan kopiah dia. Kalau sekali dua tak apa lagi. Kalau banyak kali, mau dikahwin dengan anak Datuk tadi. Baik, Nabi tak pernah tinggal puasa Isnin dan Khamis. Nabi puasa pada hari Isnin menandakan Nabi menyambut hari kelahiran dia. Nabi puasa hari Khamis sebab hari Khamis amalan tadi diangkat ke langit. Jadi tuan-tuan, sempena dengan tahun baru ini 2014 ini, kita cuba azam puasa hari Isnin Khamis. Tak dapat Isnin Khamis, puasa hari Isnin. Tak dapat hari Isnin, puasa hari Khamis. Jadi paling paling tidak ada jugalah kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Yang pertama, Nabi wasiatkan, janganlah kamu meninggalkan solat witir. Janganlah kamu meninggalkan solat witir. Buatlah walaupun 1 rakaat.
Solat witir tadi lepas Isyak, tapi buatlah satu rakaat, jangan tinggal solat witir. Yang kedua, Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah tadi puasa abiyah, puasa putih. Apa dia puasa putih? 13, 14, 15. Ini kita panggil puasa putih. Jadi Nabi tak pernah tinggal setiap bulan. Nabi akan puasa Isnin Khamis, dan puasa putih ini 13, 14 dan 15. 13, 14, 15. Sebenarnya 13, 14, 15 ni kalau kita perasan bulan mengambang. Bulan tengah ni lah, tengah mengambang maksudnya, tengah dekat. Yang kedua, yang ketiga, Nabi wasiatkan janganlah kamu, yang pertama jangan tinggal solat witir, dan janganlah kamu meninggalkan solat duha. Dan janganlah kamu meninggalkan solat duha. Buatlah solat duha tadi walaupun 2 rakaat. Buatlah solat duha tadi walaupun 2 rakaat. Baik, ini tiga perkara yang Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kita melihat lagi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berdakwah bukan hanya dengan cara penyampaian, tetapi Nabi banyak menggunakan akhlaknya. Nabi sebenarnya orang ramai tertarik dengan Nabi ini bukan sebab Nabi ini menyampaikan dakwah tadi, tetapi sebab akhlak Nabi. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk memuliakan ataupun untuk memperbaiki akhlak. Bagaimana cerita yang biasa kita dengar, satu ketika Nabi Muhammad SAW dia pergi berjalan. Dia pergi berjalan. Bila dia pergi berjalan, dia jumpa seorang orang buta sedang mengangkat kayu. Orang buta nak balik kayu. Lalu Nabi pun tolong orang buta tadi. Sampai dekat rumah, dalam perjalanan orang buta tadi dah bagi amuan dengan Nabi. Dia tak tahu kata yang tolong itu Nabi. Dia dah kata, wahai budak, wahai pemuda, jangan kau dengar ajaran Nabi Muhammad, jangan kau dengar ajaran Muhammad, kerana itu ada ajaran yang sesat. Muhammad ini, dia macam-macam nak cerita dekat Nabi Muhammad tadi. Lalu bila sampai dekat rumah, sebenarnya cerita dia macam ni. Nabi dia tolong orang buta dengan cara dia menyuapkan orang buta tadi makan. Dia memberi makan kepada orang buta. Jadi hari-hari Nabi pergi bagi makan dekat orang buta tadi. Lalu orang buta tu hari-hari juga dah menghina Nabi, sebab orang buta tadi tak tahu kata Nabi yang bagi dia makan. Selepas kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar dia jumpa dengan Sayyidatina Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah, apa lagi amalan yang Nabi buat yang aku tak buat lagi? Sayyidatina Aisyah kata, ada satu orang tua buta kat ujung kampung yang Nabi rajin pergi makan, bagi makan dekat dia. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun bagi makan. Bila dia nak suapkan kepada mulut orang buta tadi, orang buta tu pun kata, engkau bukan orang yang selalu menyuapkan aku. Sebab apa? Sebab bila mana Nabi nak suapkan roti kepada mulut orang buta tadi, Nabi akan hancurkan dulu roti tadi. Nabi akan hancurkan dia. Jadi senang orang buta tadi makan. Contohnya macam biskut mayat. Kan kalau makan sekeping kan susah. Jadi dia hancurkan dulu. Kan senang. Jadi disuapkan, dia pun dapat kesan kata pemuda ni bukanlah pemuda yang selalu bagi aku makan. Lalu bertanya kepada Abu Bakar, siapakah yang selalu bagi aku makan? Abu Bakar kata, yang selalu bagi kau makan, yang selalu kau mandi hamun, yang selalu kau hina adalah Nabi Muhammad SAW. Menangis orang buta tadi, menangis dia. Lalu dengan tidak semena dia pun mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan bila mana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Sayyidina Bilal, tuan-tuan kenal Sayyidina Bilal? Kenal? Sayyidina Bilal ini
berkulit hitam. Dia ini merupakan Bilal muazzin. Sebenarnya kita bukan panggil Bilal sekarang ni, kita panggil muazzin. Tetapi disebabkan namanya Bilal dan dia pun rajin azan sampai segera mendekat Bilal. Sebenarnya orang yang melakukan azan ni dipanggil muazzin, bukan Bilal. Bilal yang Bilal bin Rabah. Itu asal-usulnya. Baik, bila mana kewafatan Rasulullah SAW, Bilal ini merupakan orang yang sangat rapat dengan Rasulullah. Bilal ini membawa diri dia, lari, bukan lari, kita kata musafir, bawa diri, tak nak duduk dekat kota Mekah. Kalau tak salah saya, dia bawa diri lari kepada di Syam, lari ke Syam. Jadi selepas zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tak sempat nak tanya khabar Sayyidina Bilal. Masuk ke zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar teringat di manakah Bilal. Lalu dia meminta kepada para sahabat, cari kat mana Bilal. Sahabat pun cari Bilal, jumpa dekat Syam. Jadi bila jumpa, dia bawa kata Sayyidina Umar minta kamu balik ke Mekah. Pujuk Sayyidina Bilal balik ke Mekah. Sayyidina Bilal pun balik ke Mekah. Mula-mula dia tak nak, dia sedih, dia tak nak. Jadi dia mau balik ke Mekah. Bila mana balik ke Mekah, sampai saja ke Mekah jumpa Sayyidina Umar dan sembang-sembang. Masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, Sayyidina Umar kata, wahai Bilal, dah lama tak dengar kau azan. Sayyidina Bilal ini bukanlah sedap sangat azan dia, tak sedap. Jangan tanya saya pula, orang bisa tahu. Sayyidina Bilal ini azan ni tak sedap sangat. Tetapi azan Sayyidina Bilal ini didengar oleh penduduk langit. Bila mana Sayyidina Bilal kata, hayya 'alas salat, naik ke langit bunyi tadi azan tadi. Satu ketika bila mana Bilal, ada seorang muazzin ni, ada seorang sahabat, dia kata kat Bilal, Bilal suara kau tak sedap, bagi aku azan. Sahabat tadi pun naik azan. Bila dah laung azan, dah habis fajar, dah nak pagi, dah naik matahari, malaikat kata, kau malaikat Jibril tak semayang ke subuh, tak semayang subuh kan? Sebab apa? Sebab azan pemuda tadi tidak naik ke langit. Bukan sebab suara dia sedap, sebab tidak ikhlas. Sebab dia azan dalam keadaan tidak ikhlas. Sayyidina Bilal walaupun suara dia tak sedap, tapi naik ke langit dalam keadaan dia azan dengan ikhlas. Kepada kita ni, Bilal. Bila mana masuk waktu zuhur, Sayyidina Umar minta Sayyidina Bilal, wahai Bilal, dah lama tak dengar suara kau azan. Sayyidina Bilal kata, tidak ya Amirul Mukminin, aku hanyalah Bilal pada zaman Rasulullah dan aku bukannya Bilal pada zaman kamu. Ketika mana tengah nak suruh Bilal azan tadi, datanglah cucu Rasulullah, Husain dan juga Hasan. Pergi dekat Sayyidina Bilal, dipegang tangan Bilal, tangan Sayyidina Bilal, dicium dia tangan. Pakcik azan lah, kami dah lama tak dengar suara pakcik. Pakcik azan lah sekali, kami nak dengar. Bilal pun kata, kalau bukan disebabkan kamu, mana kata aku tak akan azan. Sebab apa? Sebab Sayyidina Bilal ini cinta kepada Nabi Muhammad, dan sudah semestinya dia pun kena cinta kepada seluruh ahli keluarga Nabi Muhammad. Lalu Sayyidina Bilal pun mengangkat dan naik, ke tempat yang tinggi. Sayyidina Bilal pulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada takbir raya pula Ini saya punya azan, saya Bilal lain. Jadi bila mana dia laung dah habis, asyhadu an la ilaha illallah, masuk asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bila tak boleh nak habiskan azan tu, Bilal menangis. Sebab apa? Orang dekat bawah tanya, wahai Sayyidina Bilal, kenapa kau menangis? Bilal pun kata, aku ternampak Nabi Muhammad berjalan untuk pergi menunaikan solat berjamaah. Dia nak kata, sayangnya Sayyidina Bilal tadi sampai dia ternampak Nabi Muhammad berjalan untuk menuju solat berjamaah. Sayyidina Bilal tak mampu nak menghabiskan azan dia terlalu cinta dan terlalu sedih dengan
ketiadaan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita takut, kita sambut Maulid Rasul ini tak tahu kita sambut, tetapi sebenarnya kita menipu diri kita. Kita tak ada cerita pun dengan Rasulullah SAW. Kalau betul lah kita cerita dengan Rasulullah, berapa banyak selawat yang telah kita ucapkan satu hari, berapa banyak selawat yang kita telah ucapkan. Wallahu alam. Tanya iman tepuk, tanya tepuk ada, tanya iman. Hari ini kita banyak menipu diri kita je. Kita kata kita cinta dengan Rasulullah, kita kata kita sayang dengan Rasulullah, tetapi berapa banyak sunnah Rasulullah yang tak kita buat, dan berapa banyak sunnah Rasulullah yang telah banyak kita tinggalkan. Ini kita takut sebenarnya. Bukannya sebenarnya bagus apa-apa Rasul, supaya apa? Supaya kita ingat Rasulullah. Dalam pada masa sama, kita juga kena buat, kena amalkan apa benda yang Nabi telah tinggalkan kepada kita. Walaupun tak dapat banyak, buatlah mana yang termampu. Salah satu kita nak tunjuk kata cinta kita pada Rasulullah SAW ini ialah dengan berselawat. Nabi Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, dan Allah Ta'ala menyuruh kita orang yang beriman berselawat kepada Nabi. Satu kisah bagaimana satu ketika di Kota Mekah, ketika mana menunaikan haji, Sufyan Al-Suri merupakan tuan guru pada ketika itu yang sangat masyhur. Jadi bila mana dia pusingan pertama, dia nampak seorang pemuda tidak lain dan tidak bukan hanya dia tak baca pun. Patutnya setiap tawaf tu dia ada bacaan dia sendiri. Tawaf yang pertama bacaan dia, tawaf yang kedua ada bacaan dia, tawaf yang ketiga ada bacaan dia. Tetapi pemuda tadi tiap-tiap tawaf dia baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu Sufyan As-Suri dia pun tanya dengan pemuda tadi, kenapa kamu ni tak baca seperti mana? Kenapa kamu ni baca selawat saja, tak baca apa yang telah ditetapkan untuk setiap tawaf? Lalu dia pun tanya, wahai pemuda, kenapa kamu buat begitu? Sebenarnya pada ketika tahun lepas, pada mana ketika mana menunaikan haji, ayah aku dia sakit. Ayah aku sakit dekat tempat ni, dia sakit ketika mana menunaikan tawaf. Lalu dia mati di situ. Bila mana aku pergi dekat dia, ayah aku tadi ni dah meninggal dunia. Lama kelamaan muka ayah aku jadi hitam, kehitaman. Jadi hitam, kehitaman. Aku pun rasa astagfirullahalazim, kenapa ayah aku jadi macam ni? Apa dosa yang telah ayah aku lakukan sehingga ayah aku ni ditunjukkan keaiban dia macam ni? Semua mukanya berwarna kehitaman. Lalu dia pun baca dalam yang patut, dia istighfar untuk ayahnya, dia bacakan Quran untuk ayahnya, sehinggalah dia tertidur. Ketika mana dia tertidur tadi, dia dalam mimpi dia nampak seorang pemuda pergi dengan ayahnya tadi, lalu mengusap daripada muka sehingga ke kaki. Dia usap sekali, usap dua kali, usap tiga kali. Lalu muka ayahnya tadi menjadi putih jernih, bersinar-sinar, bersinar-sinar. Lalu dia tutup balik kain penutup muka tadi. Ketika sedar daripada tidur, pemuda tadi buka kain, tengok ayahnya tadi, mimpinya tadi menjadi realiti. Ayahnya yang mula tadi dalam kehitaman menjadi putih bersinar, putih bersinar. Dalam mimpi itu dia tanya, siapakah kamu yang datang untuk selamatkan ayah aku ni? Lalu dia kata, akulah Rasulullah. Rasulullah pun cerita, sebenarnya ayah kamu ini apa saja perkara maksiat yang dia tak lakukan, semuanya dia buat. Minum arak, berzina dan sebagainya, kecuali satu benda dia tak pernah tinggal, iaitulah berselawat kepadaku. Lidahnya sentiasa dibasahi dengan selawat. Hari ini aku datang untuk mensyafaatkan dia, disebabkan dia ni rajin berselawat, dan juga disebabkan keberkatan serta syafaat daripada Muhammad SAW.
bersinar dan juga berseri. Ini kita kata kelebihan orang yang berselawat. Ada banyak lagi kelebihan orang yang berselawat. Antaranya selawat ini ialah akan memberikan kepada kita syafaat di akhirat nanti. Jadi perbanyakkanlah selawat. Pada kurang tidak sebelum tidur tu selawatlah. Tak mampu banyak, selawat sikit. Tak mampu 10 kali, buat 10 kali. Mana kata kita rajin, kita ada selawat kepada Nabi. Selawat ringkas je, tak payah banyak. Kalau nak panjang pun boleh juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sudah. Itu pun dah kita kategorikan sebagai selawat pendek. Baik. Saya dipahamkan tadi oleh pengulis surau, mana kata saya tanya ni pukul apa habis. Program ni saya serahkan seterusnya sepenuhnya pada Ustaz Kobo Sanabi. Saya kata pukul 11. Tuan-tuan boleh tunggu sampai pukul 11? Boleh tunggu sampai pukul 11? Boleh? Siapa nak tunggu-tunggulah, saya nak balik. Baik, sikit lagi. Kita ambil dia punya kesimpulan daripada cerita ni tadi, apa yang kita kongsikan. Setiap tahun kita menyambut Maulid Rasul, setiap tahun kita mengingati kebesaran dan juga keagungan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan juga sudah semestinya lah kita mesti ada peningkatan dalam amalan kita. Contohnya kalau dulu kita tak rajin sembahyang duha, tahun ni rajin sembahyang duha, buat 2 rakaat. Sebelum ni tak rajin sembahyang tahajud, tahun ini buat 2 rakaat. Kalau tahun selepas kita buat 2, tahun ini buat 4. Ada peningkatan. Baru betul kita kata ada penghayatan serta cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh ambil 7 perkara yang Nabi tak pernah tinggal tadi, dan kita sama-sama, saya dan juga tuan-tuan, kita sama-sama amalkan. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripada apa yang kita buat ini. Mana kata kita buat Maulid Rasul ni sambutan ni bukanlah suka-suka. Mana kata bukan kita kata sekadar nak selawat ramai-ramai. Tadi selawat tadi bersih, kita kata bersih 70-an Mam? Selawat tadi 70-an yang bersih tak? Yang selawat imam macam ni. Lepas tu selawat dalam apa tu? Tapi tak ada masalah, boleh. Yang penting kita selawat. Tak kira lah bersih mana pun. Nak bersih mahir zin ke, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Boleh belaka, tak ada masalah. Yang penting kita selawat. Dia yang tak boleh, tak selawat. Jangan salah. Bersih 70-an pun dia tak pakai, bersih yang baru pun dia tak guna. Apa pun tidak. Baik. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk malam ni. Kalau besok hari cuti boleh datang pukul 11. Besok hari kerja kan. Baik, saya rasa sekadar itu saja perkongsian kita untuk malam ni. Dan segala kelemahan yang datang adalah daripada kelemahan diri saya sendiri, dan apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripada apa yang telah kita kongsikan ini, dan mudah-mudahan juga saya dan juga tuan-tuan boleh mengamalkan apa saja yang kita cakap, apa saja yang kita dengarkan, insya-Allah. Dan tuan-tuan boleh sampaikan ilmu ini kepada mereka yang tidak ada pada malam ini, insya-Allah. Jadi saya aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh mengajar kita ini dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.